Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ni tak ada nak Google Meet lah. Tak ada nak Google Meet, kita buat secara macam ni lah, Google Meet. Sebab minggu ni kami sudah kena bertugas, jadi tak ada lah, kita sibuk sikit dengan pembukaan sekolah. Jadi hari ni kita akan teruskan pembelajaran secara online ni, bukan real time lah. Okey, pada minggu lepas kita sudah mengenal pasti tentang hukum tajwid mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Jadi mad silah qasirah ni macam kita ulang minggu ni sebab masih lagi dalam tajuk mad silah qasirah. Jadi macam mana kita nak mengenal pasti hukum mad silah qasirah ni? Okey, kita baca sekali lagi dia punya maksud mad silah qasirah ni. Okey, ha dhamir yang berbaris, maksud dia ha dhamir yang berbaris dhammah atau kasrah bertemu dengan huruf berbaris sebelumnya juga huruf yang berbaris. Okey, ni maksud dia kat sini, kita boleh tengok dia kata ha dhamir. Ha dhamir ni, inilah ha dhamir. Nampak inilah ha dhamir. Ni satu lagi ha dhamir. Nah, ini ha dhamir. Sebab kalau ikut maksud kalau kita tengok maksud ayat ni, ha tu dia merujuk kepada seseorang, dhamir. Jadi dia dipanggil sebagai ha dhamir. Jadi dia punya apa dipanggil tadi? Maksud dia tadi kan, ha dhamir ni berbaris dhammah. Dia ada dua, dia mesti berbaris dhammah. Dhammah ni baris depan lah, dhammah atau kasrah ataupun yang berbaris di bawah. Okey, maksud dia kata ha tu berbaris di dhammah ataupun ha tu berbaris di bawah, bertemu dengan huruf berbaris. Maksudnya lepas huruf ha ni, maksudnya selepas huruf ha ni dia ada huruf, dan huruf tersebut dia mesti berbaris. Macam konteks contoh dia kat sini ni, ha ni bertemu dengan huruf kaf. Kaf ni ada baris atas, ha tu sendiri pun berbaris. Itu maksud dia. Contoh yang kedua ni, ha ni berbaris di bawah. Selepas huruf ha ni dia bertemu dengan huruf kha. Ia bertemu dengan huruf kha. Kha juga berbaris. Itu maksud di sebalik makna mad silah qasirah ni. Ha dhamir yang berbaris dhammah atau kasrah bertemu dengan huruf berbaris sebelumnya juga huruf berbaris. Okey, dia faham tak ni? Dibaca dengan qadar 2 harakat. Qadar 2 harakat. Okey, kalau nak senang, nak tahu lagi kenapa kena baca 2 harakat, kita boleh tengok selepas ha. Kalau ha tu macam mana saya nak baca? Sekejap. Bukan. Okey, saya nak bagi contoh. Okey, tadi dia kata apa? Ha macam mana kita nak kena pasti bahawasanya ha itu dibaca dengan panjang. Contoh saya ambil innahu. Lepas huruf ha ni innahu kana, kan tadi kana. Lepas huruf hu ni, sebelum huruf kaf ni dia ada huruf wa kecil. Wa kecil itu yang memanjangkan bacaan kita sepanjang 2 harakat. Innahu. Itu contoh yang pertama. Kita nak kena pasti kenapa kena panjang 2 harakat, sebab ada waw kecil. Cuba awak tengok balik dalam buku teks tu kan. Kita tengok contoh yang kat bawah tu. Faja'an, tengok contoh ni. Okey. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Faja'alahu ghusa'hu. Kat sini kenapa? Kalau kita tengok daripada maksud dia tadi, ha dhamir yang berbaris dhammah bertemu dengan huruf selepasnya juga berbaris.
Maksudnya huruf ha ni berbaris, huruf ghin ni berbaris, dan selepas huruf ha dhammah ni, lepas ha dhammah ni dia ada waw kecil ini. Dia ada huruf waw kecil ini. Ini yang menunjukkan bahawasanya dia mesti panjang 2 harakat. Pendek kata, kalau awak nak mudah faham tentang maksilah qasirah ni, kalau awak jumpa benda ni, awak mesti panjang 2 harakat. Macam tu je. Nak pasti nak baca, nak senang-senangnya macam tu. Jumpa je ni, bacalah 2 harakat. Tak payah. Kita tengok walahu, contoh yang kat bawah tu, walahu azabun muhin. Seterusnya innahu kana tawwaba. Boleh lah. Macam juga kalau ha tu berbaris kasrah, ha tu berbaris di bawah. Cuba awak tengok contoh dia apa yang awak akan jumpa dalam Quran nanti. Fa akhraja bihi, selepas huruf ha yang berbaris di bawah ni, selepas ha yang berbaris di bawah ni, awak akan jumpa kepala ya. Maksudnya selepas ha baris bawah tu dia ada ya. Jadi bila ada macam tu dia kena panjang. Tadi ada waw kecil, sekarang ni ada ya kecil. Jadi dia kena baca panjang 2 harakat. Senang je, nak kena pasti dia senang je. Tak susah pun. Tak susah pun nak kena pasti dia, sangat senang. Jadi bila kita buka Quran, kita baca Quran, kita jumpa benda macam ni, kita dah tahu, oh ini merupakan maksilah qasirah, kena baca dengan panjang 2 harakat. Contoh seterusnya, kuntum bihi tukadzibun, bihi tukadzibun, bihi tukadzibun. Contoh seterusnya, ibadihi wa huwal hakim, ibadihi wa huwal hakim, ahlihi masrura, ahlihi masrura. Cuba kita tengok dalam Al-Quran. Cuba kita ambil contoh kalau kita buka Al-Quran. Surah apa nak ambil? Surah apa? Surah Al-Baqarah. Contoh kita ambil surah Al-Baqarah lah. Kita ambil surah Al-Baqarah. Maksilah qasirah. Cuba cari. Awak jumpa? Okey, saya dah jumpa dah sini. Okey, saya screenshot dulu. Saya nak screenshot dia. Macam mana nak screenshot saya punya ni? Mana screenshot saya? Okey, ni. Okey, kita boleh tengok sini. Kalau jumpa, saya jumpa dia kan, fa akhraja bihi minha, ada ha kecil, ada ha kecil, patut ada ha dan juga ada ya kecil. Saya jumpa contoh ni kalau kita buka Quran, kalau jumpa dalam Quran, jadi bacaan dia mesti panjang 2 harakat. Boleh faham tak setakat ni? Saya rasa senang aja nak kenal maksilah qasirah ni. Dia tak sesusah kalau kita nak kenal mak jaiz, mak lazim, mak wajib, sebab dia benda tu dia hampir sama. Tapi maksilah qasirah ni senang sangat kita nak kenal pasal dia. Selepas huruf ha yang berbaris dhammah ataupun baris kasrah di bawah tu, dia ada tanda waw kecil ataupun ada ya kecil. Jadi bacaan dia mesti panjang 2 harakat. Okey, boleh faham lah? Boleh faham. Saya rasa pembelajaran Al-Quran kita pada hari ini itu sajalah. So apa yang awak perlu buat ialah awak buka Al-Quran, carikan saya 10 kalimah. Buka Quran, carikan 10 kalimah. Contoh awak, saya tak kisah awak ambil daripada ayat mana-mana, cuma awak ambil Al-Quran. Okey, awak cari kalimah yang mengandungi hukum maksilah qasirah ni, awak jot down ataupun awak salin balik di dalam buku tulis, buku latihan Al-Quran. Okay, boleh faham
Itu saja pada hari ini, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan.